Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang ke Majlis Dialog Penduduk Taman Nuri Sentosa bersama Yang Berhormat Tuan Zahari, Pemaju dan Agensi Kerajaan. Yang dihormati Adun Durian Tunggal, YB Zahari bin Abdul Halim, Timbalan Esko Kerja Raya, Infrastruktur Kemudahan Awam dan Pengangkutan, Wakil-wakil Agensi Kerajaan, Wakil dari Ketua Balai Bomba Alur Gajah, Encik Hairul Nizam, Wakil daripada Majlis Perbandaran Alur Gajah, Encik Muhammad Azhar, Wakil dari TNB, Encik Khairul Zam Ibrahim, Penghulu Kawasan, Encik Baharudin, Pengurusi JPKK Bukit Kampung, Encik Farouk, dan Wakil Pemaju dari Seri Pengkalan Binaan, Mr. So, serta hadirin yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah dan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnia dan keizinannya, maka kita dapat bersama-sama berkumpul pagi ini untuk menjayakan sesi dialog penduduk Taman Nuri Sentosa bersama Yang Berhormat YB, Pemaju dan Agensi Kerajaan. Untuk pengetahuan hadirin sekalian, tentatif hari ini kita mulakan dengan bacaan doa. Kemudiannya kita akan memberi kata aluan dan pembentangan isu. Seterusnya sesi dialog antara penduduk dan wakil-wakil agensi yang akan dibentangkan oleh pengurusi kita, Encik Amin. Seterusnya kita tutup dengan ucapan YB dan kita makan tengah hari. Selepas makan tengah hari baru kita akan buat lawatan sekitar taman. Ini adalah tentatif serba sedikit untuk pagi ini. Hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian, untuk maklumat semua, sesi dialog hari ini adalah atas permintaan Yang Berhormat kita, Tuan Zahari, selepas lawatan AJK Taman ke Jabaran Durian Tunggal pada Januari 4, 2024. Tuan-tuan boleh lihat begitu cepat dan bersemangat dia Yang Berhormat kita ni nak membantu kita penduduk Taman Nuri Sentosa ini tentang isu-isu yang kita hadapi. Saya mewakili penduduk Taman Nuri Sentosa ingin berterima kasih kepada Yang Berhormat kerana sudi meluangkan masa hari ini untuk majlis ini. Tidak lupa juga untuk semua wakil-wakil agensi kerajaan yang turut hadir hari ini. Terima kasih diucapkan. Para hadirin yang dihormati sekalian, bunga mawar cantik tersemat di petik gadis di tepi pipi. Doa dibaca memohon rahmat agar majlis dirahmati. Sebagai pembuka majlis, saya mempersilakan Encik Muhammad Mustafa bin Abdul Aziz untuk menyempurnakan bacaan doa. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya baca penghulu Quran ini surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka minal khair kullihi ajili wa ajili ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzu bika min syarri kullihi ajili wa ajili ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'imuha wa ma yuqrabu ilaiha min qawlin wa fi'lin wa niyatin wa i'tiqad wa na'udzu bika minan nar wa ma yaqrubu ilaiha min qawlin wa fi'lin wa niyatin wa i'tiqad. Allahumma inna nas'aluka min khair ma sa'alaka minhu nabiyyuka wa habibuka wa rasulika wa abduka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri
ما استعاذك منه نبيك وحبيبك ورسولك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم وما قضيت لنا من أمر فاجعل عاقبته رشدا وسلم لنا العقل والإيمان واليقين وجميع ما أنعمت به علينا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Encik Mustafa atas bacaan doa itu tadi. Tanpa membuang masa lagi, majlis dengan segala hormat yang menjemput dan mempersilakan Encik Amin bin Zainuddin selaku pengerusi Taman Nuri Sentosa untuk memberi kata aluan, membentangkan isu-isu taman dan seterusnya memulakan sesi dialog kita pada hari ini. Dipersilakan. Makin dari depan ni boleh Cuba suara. Okay, terima kasih kepada Puan Noni selaku pengerusi majlis merangkap Setiausaha Persatuan Penduduk Taman Nuri Sentosa Bulan Tunggal Melaka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Yang saya hormati dan saya muliakan wakil rakyat kita iaitu yang YB Zahari yang merupakan ahli Dewan Undangan Negeri Dewan Tunggal bersama-sama dengan barisan agensi yang terlibat pada pagi ini. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih atas kesudian datang Wakil Ketua Balai Bomba Alu Gajah iaitu Encik Hairul Nizam. Kita tepuk sikit boleh tak? Kita dapat suasana yang agak ceria. Kita tak terlampau tense pagi ni. Kita nak suasana yang ceria. Yang kedua, kita ucapkan terima kasih juga kepada wakil daripada Majlis Perbandaran Alu Gajah iaitu Encik Muhammad Azhar. Betul kan Encik Muhammad Azhar? Encik Muhammad Azwan ni? Encik Muhammad Azwan. Okay, maaf. Seterusnya, kita berikan tekan burung untuk Encik Muhammad Azwan. Seterusnya wakil daripada TNB Melaka iaitu Encik Khairizam. Encik Khairizam Ibrahim. Kita tekan juga. Seterusnya wakil daripada yang merupakan penghulu kawasan Bukit Tambun. Betul penghulu kawasan Bukit Tambun iaitu Encik Baharudin. Kita berikan tekan burung untuk Encik Baharudin. Seterusnya kita juga ada pengerusi JPKK Bukit Tambun iaitu Encik Farouk. Mana Encik Farouk? Encik Farouk, terima kasih. Dan lain tidak bukan wakil daripada developer kita yang cukup kita kenal iaitu Mr. Soft. Kita berikan paling gemuruh untuk Mr. Soft atas kesudian datang. Dan terima kasih juga yang tidak terhingga kepada semua ahli penduduk Taman Nuri Sentosa yang datang pada pagi ini. Sila berikan gemuruh pada diri anda sendiri. Baik, Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah kerana limpah kurnia serta izinnya dapat kita berkumpul akhirnya dalam Dewan Serbaguna ini bagi menjayakan sesi dialog yang bagi saya bukan mudah untuk kita adakan, tetapi dengan ada usaha dan juga kerjasama daripada semua pihak dapat kita realisasikan majlis kita pada pagi ini. Jutaan terima kasih kepada YB Zahari atas kesudian hadir bersama-sama dengan agensi yang sudi hadir pada majlis dialog pada pagi ini. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi. Baiklah, sebelum saya meneruskan ucapan saya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Amin bin Zainuddin,
Okay, saya dilantik secara rasmi pada bulan 10, okay, sebagai pengerusi penduduk Taman Negeri Sentosa. Dan sedikit latar belakang, saya merupakan guru bahasa Perancis di Sekolah Menengah Sains Alor Gajah, Sungai Udang, Melaka, dan telah berkhidmat di sekolah-sekolah lain, di sekolah-sekolah berasrama penuh yang lain, di Sekolah Dr. Abdul Razak dan juga Sekolah Menengah Sains Tuanku Ashraf Rohani sejak tahun 2016 lagi. Okey, memegang jawatan pengerusi bagi saya bukan mudah. Okey, tapi saya cuba untuk buat yang terbaik demi kemaslahatan penduduk-penduduk di Taman Negeri Sentosa. Dan kita beralih pula pada hari ini kepada isu-isu yang bukan saya sahaja ketengahkan, tetapi saya rasa penduduk pun telah mula bersuara ataupun menyuarakan pendapat mereka sejak taman ini, sejak kami mendapat kunci. Betul ni? Sejak November 2022 lagi. Okey, saya harap dengan pembentangan saya ini kita bukan orang kata apa, menyulitkan keadaan, tapi apa yang kita mahukan ialah satu jalan penyelesaian agar isu-isu berbangkit ini tidak dapat, orang kata, tidak disalurkan ke jalan yang bagi saya kurang sesuai. Faham tuan-tuan? Kita tak nak macam kita hanya cakap di belakang tetapi tiada jalan penyelesaian. Apa yang kami semua mahukan ialah jawapan yang bagi saya konkret, yang dapat memuaskan hati bukan sahaja saya seorang, tetapi semua penduduk yang membeli rumah di Taman Negeri Sentosa Juran Tunggal ni. Baiklah, saya harap dengan pembentangan isu ini dapat membuka minda semua. Dan saya juga telah menyerahkan slide ataupun saya telah mencetak PowerPoint saya kepada YB supaya YB juga boleh sama-sama tengok apa yang kami telah bincangkan sebelum ni. Mr. Song, yang TV tu ada? Ada, sekejap. So, sini je. Okay, mikrofon ni wireless. Okay, so saya akan send slide. So kami ada dua slide, iaitu slide yang pertama ni disediakan oleh setiausaha yang kami telah bentangkan kepada YP minggu lepas. Okey, kita lihat kat sini. Okey, permasalahan kami pertama ialah mengenai tiang akses kad yang pendek. Okey, so seperti yang mana kita dapat lihat, pintu masuk ke Taman Negeri Sentosa hanya ada satu saja, betul? Dan bila kita melalui itu, ada selekoh yang agak membahayakan. Okay, dan ada dua jalan sahaja. Bila kita nak tap kad tu, kita perlu buat selekoh yang agak susah. Dan beberapa penduduk telah pun menyuarakan masalah sehingga ada yang dah terlanggar pun kereta mereka dengan tiang akses untuk masuk ke dalam taman. Okay, itu yang pertama. Dan sebenarnya wartawan YB dan juga wakil-wakil yang hadir, kami telah berjumpa dengan Mr. Song selama 2 kali. Dan perjumpaan kali kedua itu pun kami telah yang pertama, sejak dari perjumpaan pertama kami telah suarakan masalah kami kepada developer. Itu yang pertama. Seterusnya kita beralih pula kepada permasalahan yang kedua. Okey, ini contohlah yang tiang akses tadi. Seterusnya ialah mengenai longkang ataupun perpalitan lah. Okey, so yang pertama sekali kita dapat lihat saiz longkang di Taman Negeri Sentosa ni agak besar dan dalam. Okey, tetapi longkang-longkang tersebut tiada penutup ataupun kalau kita biasa tengok di taman-taman perumahan yang biasa, ada cover, okey, yang menutupi longkang-longkang tersebut. Mengapa kami sangat cakna ataupun prihatin tentang longkang-longkang ini? Kerana kami risau majoriti penduduk yang tinggal di sini mempunyai anak-anak kecil berumur antara 6, 5, 4, even anak saya sendiri 3 tahun. So petang-petang mereka bermain, berlari-lari. So berkemungkinan besar mereka boleh jatuh ke dalam longkang-longkang tersebut. Okey, dan longkang-longkang ini juga saya rasa dia boleh menjadi tempat persembunyian, tempat orang kata apa, anjing-anjing menyuruk di dalam longkang tersebut.
Okey, itu yang kedua. Seterusnya mengenai, okey, ini masalah yang saya rasa agak rumit juga, kerana kita dapati bahawa struktur rumah kami tidak rata, yang membawa orang kata apa, memberi masalah untuk kami untuk memarkir kereta-kereta kami. Biasanya satu rumah 2 kereta kan, bila nak kereta tu kita kena pastikan kereta kita tu akan, bila parking tu dia menyengit. Kalau yang motor lagi susah, sebab saya punya setiausaha dia sendiri cerita yang motor suami dia sampai jatuh. Dah betul pernah jatuh sebab dia punya keadaan jalan yang tidak rata. So automatik kita berdiri 45 darjah. Bukanlah, saya lebih kurang seperti itu. Okay. Dan bila kita lihat struktur yang tidak rata ni, anjing dan haiwan juga boleh masuk melalui pagar bawah tu. Kita risau kalau ada haiwan-haiwan yang berbahaya yang boleh menjadi ancaman kepada penduduk-penduduk di Taman Nuri Sentosa. Okay, ini yang ketiga. Seterusnya, okay, berbalik kepada isu longkang. Memang saya kata longkang tu besar dan juga dalam, tetapi bukan semua lorong mempunyai longkang. Ada lorong-lorong yang tidak ada longkang, dan apabila sekarang ni musim hujan kan, betul? So bila hujan lebat dan kita dapati bahawa bila struktur dia membukit, bahagian bawah tu akan menjadi kawasan takungan air, yang apabila air bertakung tu sehingga masuk ke dalam rumah. Saya rasa ada pun dalam yang datang ni pun rumah mereka lembab. Bila tengok langsir tu berat, bukan sebab langsir tu berat banyak apa-apa bila kita angkat langsir tu lembab sebab ada air yang bertakung di kawasan bawah rumah tersebut. Okey. Seterusnya, ni contohlah, dia macam ada sungai, ada kolam kecil di situ. Kolam kecil yang bukan kita buat untuk dekorasi rumah tetapi berlaku bila hujan lebat. Kolam yang kita tidak ingini. Seterusnya, okey, ini okey, saya bukalah sekiranya ada sebarang respons ataupun sebarang jawapan, boleh terus jawab mengenai isu keselamatan yang bagi saya sangat-sangat merisaukan juga, mengenai tiang TNB yang berada betul-betul bersebelahan dengan pagar rumah penduduk, sehingga ada aduan daripada penduduk yang mana apabila mereka membuka pagar rumah mereka terus terkena tiang TNB. Okey, so memang even saya sekalipun kalau nak parking, kita nak buat site parking, kita tak dapat nak jumpa site yang betul-betul selamat sebab depan belakang ada tiang. So memang nanti saya akan kongsikan slide satu lagi, ada bukti pagar residen yang dah kemik. Sebab ialah tak mampu nak parking, dia punya kawasan tu sangat, orang kata apa, limited, sangat terhad untuk parking kereta. Okay, seterusnya. Okey, yang ini saya rasa ada sikit miscommunication sebab ni slide yang lama. Slide yang baru tak ada patutnya. Untuk pilih bomba, kami ada pilih bomba. Cumanya yang saya mohon daripada pihak bomba dan penyelamat agar dapat membuat sedikit, orang kata apa, maintenance. Maksudnya betul tak pilih bomba tu berfungsi ke tidak. Sekiranya berlaku sebarang kecemasan ataupun inilah perkara yang tidak ingini, dapat, orang kata apa, bersedia dengan lebih cepat. Sebab hari itu pun kami buat lawatan, bukan hari itu, kemarin malam, beberapa penduduk dia periksa pilih bomba tu dia dah tercabut, macam dia dah terbuka. Kita pun agak, yelah saya bukan pegang bomba, so saya pun tak pasti. Mungkin bomba boleh buat sedikit, orang kata apa, kalau kat sekolah ada kan, kita panggil taklimat demo macam mana nak gunakan fire extinguisher, macam mana kita nak berlaku sekiranya taklimat keselamatan. Dan yang kedua, perkara yang merisaukan kami juga mengenai emergency exit, yang mana kita punya taman ni hanya ada dua, satu pintu keluar, satu pintu masuk. Dan sekiranya dan dengan saiz jalan raya yang agak kecil bagi kami, sekiranya berlaku sebarang perkara-perkara yang tidak diingini, maka apakah laluan lain yang boleh kami gunakan sekiranya berlaku sebarang perkara-perkara yang tidak diingini. Okay, untuk maintenance fee, saya rasa perkara ini pun dah selesai. AJK kan saya yang cukup, bagi saya cukup efisien, telah menghantar Google Form kepada semua residen untuk menjawab. Dan Alhamdulillah, saya rasa majoriti 90% bersetuju
untuk membayar, kita panggil maintenance fee untuk orang kata apa, masa hadapan Taman Nuri Sentosa. Okey, sekarang saya akan hantar kepada Mr. Saw slide yang baru. Yang slide ni pun saya dah kongsi dengan YB. Kejap. Baru hantar. Sedang. Oh. Kejap. Sebelum tu sekiranya ada jawapan ataupun respons daripada wakil-wakil yang hadir pada pagi ini, boleh Okey, saya dah hantar dalam grup penduduk. Okey, untuk slide yang ini saya nak tekankan sikit. Lawatan yang kami buat ialah 2 hari yang lalu. So, gambar-gambar yang diambil juga yang terbaru. Okey, mengenai aduan juga daripada penduduk-penduduk Taman Nuri Sentosa. Siapa yang dalam grup boleh buka juga slide tu. Okey. Terus slide yang pertama iaitu juga isu keselamatan. Okey, mengenai yang berkenaan dengan tenaga nasional berhad, iaitu yang pertama sekali kita lihat kotak, kita panggil apa tu? Swiss box Berapa meter? Okey, yang sangat bagi saya agak rendah dan boleh dicapai oleh semua orang. Ini penduduk sendiri yang memberi aduan. Dan kami khawatir budak-budak yang orang kata apa, curiosity dia tinggi, dia boleh je nak capai. Kalau kita lihat gambar ketiga tu, kalau rumah atas balkoni dia, budak boleh capai je wayar tu. Betul tak? Saya rasa rumah-rumah kan, wakil pun ada kat sini, memang dia kata wayar tu dia boleh capai. Daripada yang melingkar ke atas, memang daripada balkoni boleh capai terus. Yang kedua, yang tadi tu sama juga, masih lagi tiang tu memang sangat dekat dengan pintu. Memang dia kata hari-hari dia buka gate memang akan langgar tiang TMB. Okey. Dan seterusnya juga isu keselamatan mengenai longkang-longkang tadi yang kalau kita lihat dekat kereta kuning tu, longkang tu berada di jalan penghubung jalan utama dengan jalan lorong kedua. So budak-budak yang bermain anytime boleh masuk dalam tu. Dan saya rasa wajar untuk kita fikirkan masa hadapan ataupun keselamatan anak-anak kecil di Taman Nuri Sentosa. Okey, seterusnya ialah pagar. So pagar ni saya rasa ni pagar yang yang cover the whole taman. Dan yang saya agak risau, binaan dia bagus, cuma bahagian bawah tu saya rasa ada lorong, bukan lorong, ada lubang yang menjadi orang kata apa, laluan untuk binatang-binatang berbahaya. Dan saya rasa kita pun tahu kan, mula-mula dulu pun memang isu ular, anjing memang sangat serius. Memang hari-hari ada orang buat aduan kat saya, ni ada anjing 3 ekor depan rumah ni, nak buat macam mana? Ada pula kata jumpa pula apa, kulit ular. Betul kan? So kenapa bagi saya ramai yang bercakap, ramai yang bercadangan, kenapa tidak kita konkretkan bahagian bawah tu kita tutup supaya kita tidak memberi ruang kepada haiwan-haiwan buas untuk masuk daripada bahagian bawah pagar. Yang mana kita tahu sebelah je kita punya taman ni adalah apa? Hutan.
kan ada kelapa sawit hutan yang agak banyak binatang di situ lah, kan. Okey, seterusnya adalah mengenai keselamatan juga, itu pokok-pokok. Yang gambar yang pertama tu belakang rumah saya, pokok tu dah sampai kena kabel telefon. So kami risau takut ada gangguan bila sekarang ni pun waktu hujan kan, bila pokok burung-burung datang singgah dekat pokok tu, dia akan kena kabel Unify ke kabel telefon ke. Dan ada juga yang sampai dia punya balkoni tu dah masuk pokok dekat tingkap rumah dia. So itu antara sebab sebelum ni kita diberitahu bahawa memang ada fee ataupun kita ada apa kita panggil landscape yang menguruskan pokok-pokok yang tumbuh dalam Taman Nuri Sentosa. So ni bagi saya bukanlah sekadar landscape ataupun keceriaan taman, tapi bagi saya lebih kepada faktor keselamatan yang bagi saya lama-lama dia boleh masuk dalam rumah dan itulah tumbuh menghijau dalam rumah pula. Okey, seterusnya ini lebih pada kebersihan. Longkang-longkang kalau kita tengok depan balai di luar sana pun pagar-pagar masih lagi dihiasi dengan tumbuhan yang melingkar di pagar-pagar. So sebagai saya ini semua adalah ada landscape dan wajar untuk kita jaga. Sebab taman kita taman baru. Kalau benda baru ni kita biarkan rosak dari awal, maka lama-kelamaan dia makin rosak. Macam saya sekarang pun baru di Sekolah Menengah Sains Alor Gajah yang baru saja beroperasi tak sampai setahun pun. So memang kita sangat menitik beratkan sebarang. Even sekarang saya pun deal dengan kontraktor mengenai defect. So kita akan ada borang defect yang kita akan check every single thing supaya nanti 10 tahun akan datang sekolah tu akan terjaga. Begitu juga dengan taman yang kita duduki, kita nak dalam masa 10 tahun akan datang masih terjaga. Okey, seterusnya adalah mengenai kerohanian yang bagi saya majoriti, bukan majoriti semua, memang penduduk kita beragama Islam. Dan seperti mana yang ramai penduduk berjumpa dengan saya dan ramai juga yang tahu bahawa di sebelah kita ni merupakan tapak surau yang dicadangkan oleh pemanju. Yang saya tahu lah ada nak bina ke, ada apa sebarang perancangan ke, yang itu kami tak dengar sebarang berita. Tapi majoriti ataupun rata-rata penduduk berpendapat bahawa pemanju memang akan ada satu, bukan dia akan bina surau tu 100% tidak, tapi mereka akan berikan sedikit sumbangan daripada pemanju untuk pembinaan surau, yang mana surau tu akan dibantu oleh beberapa agensi bersama-sama dengan dana daripada penduduk taman itu sendiri. Yang mana surau tu merupakan satu benda yang kita kata hasil usaha sama daripada berbagai pihak. Dan saya harap pemanju juga dapat memberikan jawapan mengenai pembinaan surau, yang mana kita tahu surau ni penting bukan sahaja sekadar tempat ibadat. Surau juga tempat untuk kita berkumpul, bermusyawarah dan juga untuk kita mengenal. Betul tak? Kan dari sini kita akan jumpa penduduk dekat surau. Instead of kita jumpa di jalan, dekat surau lebih selesa lah, lebih biasa kita buat. Dan akhir sekali, ini merupakan iklan rumah yang saya rasa semua penduduk dapat sekitar tahun 2018, yang mana kita tengok seperti yang digambarkan, rumah-rumah kita ni tak adalah sengit masa dalam iklan rumah tu. So memang ramai yang menyuarakan ketidakpuasahatian mengenai struktur rumah, yang mana ialah kalau lepas ni YB dan juga wakil-wakil boleh tengok yang memang nak parking tu dia menyengit automatik macam tu. Okay, itu merupakan, dan kita tengok saiz jalan raya juga. Adakah saiz jalan raya itu sempit macam sekarang? So kita boleh sama-sama kita buat sedikit refleksi mengenai desain rumah yang pada asalnya digembar-gemborkan sebelum ini, dan juga desain rumah yang sedang kita duduki pada hari ini. Dan sekiranya ada sebarang tambahan daripada penduduk yang hadir pada pagi ini, sangat-sangat saya alukan sekiranya saya ada terlupa pelbagai perkara. Dan saya harap juga apa yang dapat kita capai pada hari ini bukanlah satu benda yang negatif, tetapi benda yang positif, supaya dapat kita amalkan, dapat kita duduk dengan harmoni pada masa hadapan. Sekian sahaja daripada saya. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih.
Saya silakan macam mana? Mana YB? Okay, so saya akan respons daripada agensi. Okay, so saya menjemput wakil TNB untuk menjawab mengenai kedudukan tiang TNB yang terletak terlalu hampir dengan pagar rumah. Untuk itu saya menjemput Encik Khair Rizal untuk menjawab. Boleh? Mikrofon ada Encik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saya Khair Rizal Ibrahim daripada TNB Melaka. Terima kasih kepada Jatuh Kuasa Penduduk. Terima kasih kepada Imam Datuk Wali yang jemput untuk sama-sama sesi pada pagi ini. Untuk TNB saya nampak ada dua isu tadi lah dibangkitkan. Satu ialah jarak tiang elektrik yang ditanam dengan pagar penduduk rumah itu terlalu dekat. Yang kedua adalah kita lihat di gambar ini sekarang lah, papan meter TNB itu berada pada kedudukan yang agak rendah jika dibandingkan dengan standard ataupun piawai sebenarnya lah. Saya nampak dalam konteks Taman Nuri Sentosa ini merupakan taman baru, tapi saya tak pastilah telah berapa lama diserah oleh pihak pemaju kepada pihak penduduk. Untuk tiang itu, kalau kita tiang dengan pagar itu secara mudahnya lah, saya tengok dari segi konteks sekarang, sebenarnya tiang-tiang TNB itu ditanam berdasarkan kepada perancangan awal pihak pemaju lah. Di mana sewaktu pihak pemaju memajukan pelan pembangunan, telah dinyatakanlah di mana tiang-tiang dan juga wire-wire TNB harus ditanam. Jadi kita cuma ikut saja pelan jajaran yang telah diluluskan oleh pihak yang telah dibenarkan oleh pihak pemaju lah untuk setiap pembangunan taman. Cuma saya tengok taman ini jalan raya ataupun jalan yang dibina di antara dua rumah itu agak sempit lah, agak sempit. Moving forward untuk penyelesaian, saya rasa TNB kena bincang balik dengan pemaju lah. Kita kena bincang balik dengan pemaju, sebab kalau kalau perlu alih tiang itu, kita pun tak pastilah ruang mana yang available Kalau ke depan sangat, saya yakin dia dah pun mengganggu jalan raya. Sebab saya tengok signboard, papan tanda pun di jajaran yang sama sebenarnya. Jadi benda ni saya di sini hari ni tak boleh nak bagi satu kata putus lah. Tapi kita kena balik semula kepada pemaju ataupun berbincang baliklah dalam konteks ini di mana lokasi yang sesuai dan untuk kita tanam semula tiang-tiang terlibat. Itu komen setakat ini. Kemudian untuk pemasangan meter juga sepatutnya dalam syarat yang ditetapkan, telah ditetapkan ketinggian meter tersebut pada ketinggian sekurang-kurangnya 1.75 meter atau 1.25 meter dan sebagainya. Tetapi dalam konteks ini kita nampak ketinggian itu agak tidak piawai. Sekali lagi saya rasa pun sama, pihak TNB kita perlu berbincang dengan pemaju semula lah. Bagaimana cara kalau kita nak naikkan ke semua pasangan papan meter sedia ada. Itu ulasan saya setakat ini hari lah untuk dua isu TNB yang dibangkitkan. Terima kasih. Kalau rumah yang hujung tadi tu, dia punya wire yang kita boleh capai. Dan anak saya dia boleh capai daripada balcony tu, dia boleh pegang wayar tu. Yang gambar begitu. Dia punya wire yang daripada tiang elektrik terus pada rumah tu, tiga tu. So anak saya dia pun, saya sendiri pun tak sampai setengah ni dah sampai wayar dia. Kabel. Sama lah puan, dalam konteks ini kita akan berbincang balik dengan pemaju lah. Bagaimana cara kita nak atasi. Tapi yang ni saya rasa lebih straight forward lah, sebab dia tak melibatkan jalan raya tadi kan. Maknanya kalau perlu kita naikkan dia punya level wire servis atau servis wire tersebut, kita boleh bertindak untuk naikkan.
Saya just nak info lah, kebetulan kita ada di sini dah semua pukul boleh alasannya pemasangan elektrik yang bayar elektrik. Pasang sampai masuk ke pagar-pagar sampai lift di sana, lift di sini. Maaf puan, saya tengok kat luar tu saya tak nak sebut, tapi puan sebut dulu. Itu sebenarnya memang salah Dewan ni pun tak ada meter pun ni. Kalau saya datang sekali lagi saya potong tu kat tiang tu. Ini sebenarnya pendawaian illegal lah. Pendawaian illegal lah oleh pihak-pihak yang tak bertanggungjawab dan tidak melalui TNB. Itu ada cara tu. Ya. Saya masuk pasal pejam mata lah sebab ada majlis ni. Okey, saya nak tambah sikit sebab ada yang WhatsApp saya. Encik, berkenaan dengan tank TNB, supervisor dah datang check dan ukur ikut plan. Terdapat perbezaan semasa pemasangan tiang oleh pihak TNB. Jadi sepatutnya mereka yang perlu bertanggungjawab. Walau bagaimanapun, pihak pemaju akan memanggil kontraktor TNB untuk alihkan tiang tersebut dan separuh kos untuk mengalihkan tiang akan ditanggung oleh pihak pemaju dan separuh lagi akan ditanggung oleh penduduk. Bagi saya tu tak wajar lah, sebab bagi saya bukan salah kita pula. Bukan kita sengaja kita request saya nak tiang TNB depan rumah boleh? Tak ada okey, itu yang saya dapat daripada penduduk saya. Terima kasih. Okey, sebab tu jawapan saya tadi saya matikan di situ dulu. Sebab kalau saya masuk lanjut jadi persoalan sebegini lah. Jadi yang penting sekarang saya kena berbincang balik dengan pemaju dan jumpakan balik kontraktor yang pasang. Biar TNB selesaikan dulu lah. Biar TNB selesaikan dulu. Tak boleh nak cerita kos lagi. Kan? Dan saya yakin lah dalam konteks ni pembeli ataupun penduduk tak ada kena-mengena dengan kos tu. Tapi pihak pemaju dan kontraktor TNB terlibat perlu melihat sebagai kembali lah. Boleh ya? Saya yang dapat sekilas maklumat daripada pihak TNB, agak-agaknya lah dia kata ada pembimbingan berapa masa pembimbingan. Selama yang dia ambil tempoh tahun, 2 tahun nanti kita bimbang. Kalau jika ikutkan kerja fizikal tu taklah lama. Boleh kita buat dalam tempoh 1 ke 2 minggu. Tapi untuk rundingan itu kena tengoklah pihak pemaju serta tabah mana jugalah. Dengan kontraktor mungkin kita boleh kawal. Pemaju pun kita bincang balik. Saya rasa mungkin tinggalkan TNB selepas ini adalah kita hantar satu penyelia TNB untuk melihat kesemua pasangan yang ada di sini. Termasuk Dewan ni lah pun tengok sekali lah. Dah diukitkan sekali. Kita tengok mana part yang perlu kita tambah baik semula. InsyaAllah lah kita segerakan. YB pun dah pun indeno sekali. Dia pun terlibat sekali dipanggil dalam perjumpaan sebegini. InsyaAllah kita akan bekerja bersama lah dengan pihak-pihak terlibat untuk selesaikan secepat mungkin. Untuk kerja-kerja teknikal tak lama, tapi perundingan tu saya rasa ambil jugalah masa. Jadi kami memang harapkanlah berharap kepada yang berhormat untuk memberi perhatian kepada kami. Pemaju sebelah ada politik kan? Tak, yang teknikal bukan saya yang jaga. So kalau teknikal kita kena rujuk bahagian teknikal. Tapi kita pun tak tahu original approval punya TNB plan tu ketinggian tu berapa. Sebab projek ni kita dah submit, saya rasa dah 4 tahun ke 5 tahun sebelum ni. So kalau dia punya standard tu memang setahu saya lah, saya punya limited, memang standard kena ada at least 5 kaki punya ketinggian. Kalau saya tengok gambar dekat sini, pintu store tu memang tinggi 7 kaki. So kalau on average saya rasa memang ada sampai 5 kaki. Cuma saya tak tahu dia punya approval tu sama ada yang 5 kaki ke ataupun yang setinggi 7 kaki yang terbaru ke macam mana. Sebab approval projek ni memang dah 4 tahun sebelum ni lah. Sebab projek ni kita pun construction 3 tahun. Lepas tu dah handover key pun dah setahun setengah dah. So dah 5 tahun setengah dah.
So kalau nak tanya pasal dia punya original approval, yang ni kita kena sembang balik dia punya original punya pelan kelulusan. Buat masa sekarang saya memang tak ada info, saya pun tak boleh jawab apa, tapi memang kita akan rujuk balik dan mungkin kita akan tuju dengan perbincangan dengan TMB juga lah. Sebab yang ni dah memang dah 5 tahun lebih dah daripada approval kita punya plan untuk projek ini. Okey, kita beralih kepada isu yang seterusnya. Okey, kedua isu okey, mengenai isu longkang yang dalam dan tiada penutup longkang. Yang ni saya rasa pemaju boleh ke jawab? Okey. Yang ni memang kita dah tuju dekat management. So management pun concern pasal security, tak bukan security, pasal keselamatan. So memang kita dah order balik kontraktor untuk tutupkan bahagian longkang tu. So yang ni memang consider kita commit untuk buat lah. So timeline dia memang kita anggaran dalam 2-3 bulan sebab dia melibatkan satu taman. So kalau nak buat dia punya concrete cover dengan dia punya alignment semua tu, kita anggaran dalam masa 3 bulan lah. So memang yang ni kita dah tuju dekat bahagian Datuk pun okey. So yang ni kita akan proses secepat mungkin lah. Saya rasa yang paling cepat mungkin akhir bulan ni ataupun awal bulan Februari kita akan start masuk lah untuk penutupan longkang ni. Yang ni memang kita dah tuju dekat bahagian management lah. Okey, kita terus dengan isu pagar. Yang pagar ni saya rasa kita dah bangkitkan since first meeting bulan Ogos saya rasa. Macam mana Mr. So yang ni? Okey. So izinkan saya sharekan sedikit kronologi Taman Negeri Sentosa. So Taman Negeri Sentosa kita serah kunci bulan Julai 2022. So ikutkan kita punya perjanjian awal dengan pembeli, kita memang committed, memang cover maintenance untuk setahun. So kalau itu kan kita memang akan berakhir bulan Julai 2023. Tapi masa tu kita pernah ada perjumpaan kali pertama selepas Encik Amin share dengan saya. Mereka officially mereka sudah ada EJK. Yang ni memang berita bagus kat kita lah sebab selalunya memang kita bila nak set EJK tu banyak isu sebab tak ada orang yang sanggup ambil cabaran sebagai presiden. So bulan Jun Encik Amin contact kita, dia dah ada EJK list yang tak official. So bulan Julai kita buat AGM kali pertama. Tapi yang tu pun tak official sebab lepas kita semak everything baru kita dapat tahu kita punya CZMC sudah ada daripada PDG. So JMB kita langsung tak boleh buat, kita kena buat MC terus. So MC terus kita bila semak dengan bahagian majlis COB ada mention dengan kita kena tunggu pemindahan strata title itu sehingga 25%. So masa tu saya rasa pun tak banyak resident yang dapat pindah milik strata title. So daripada bulan Julai kita ada hantar surat remind untuk semua penduduk untuk completekan you punya pemindahan strata title. Dan bila sampai bulan Oktober kita dah capai 25% yang diperuntukkan daripada strata akta strata. So kita ada panggil meeting yang officially kali pertama bulan November, 5 hari bulan yang hari Ahad. So yang tu pun officer COB pun sanggup datang masa Ahad tu lah. Dia actually pun dah go through dengan kita agenda dan kita pun dah buat pelantikan. Masa tu Encik Amin tak ada tapi kita ada lantik pengurusi sementara. Lepas tu EJK semua tu dah ada. Dan masa tu kita pun dah go through semua isu ni dan ada malu-malas daripada pihak kita juga pasal landscape. Masa tu kita pun ada hantar gambar dekat resident punya group. Memang kita ada engage landscape punya mereka yang dia masuk sebulan sekali ke 2 kali, depends on the schedule. Dan kita pun ada share gambar yang dia ada masuk meeting, especially dekat bahagian longgang dan pokok. Cuma pokok saya rasa dia punya servis tu memang tak capai apa tu orang kata resident punya demand yang demand. Tadi saya pun ada round, memang pokok tu memang dah tinggi sangat. So yang tu yang kita sekarang tengah minta kontraktor tu untuk record balik. Kalau kita nak dia sekaligus potong tree
berapa kos dia. So yang ni actually on 26 Encik Amir ada hantar WhatsApp dengan saya yang listing ini yang pembeli yang ada riset dengan dia sebelum kita nak hand over dekat MC. So yang ni actually kita pun dah submit listing tu dekat bahagian kontrak kita. So masa sekarang memang kita pun dalam proses perhitungan untuk maintenance dan kita panggil balik kontraktor yang akan datang. So sebagai soalan yang pertama tadi, sedangkan saya dah ambil saya explain teruslah. Yang pasal pintu yang scanner tu, itu pun kita dah panggil kontraktor untuk buat proposal baru. Tapi concern kita daripada dua aspek. Kalau kita tarik dalam jalan raya, saya takut nanti kena bahagian bomba ataupun kena kecemasan nak masuk taman ni. So kalau kita anjak ke belakang sikit, nanti you punya guard kena keluar daripada bilik dia, kena jumpa setiap orang lah. Sebab masa sekarang dia punya scanner tu dia dekat sebelah bilik guard house. Kalau anjak ke belakang sikit, guard house tu mungkin later on MC akan berhubung dengan bahagian security, macam mana mereka punya SOP lah, sama ada guard akan jumpa setiap orang sebelum mereka masuk. Okay. Lepas tu on 5 November kita dah AGM pertama. Lepas tu setahu saya on 1 December kan Encik Amir ada buat second round punya perjumpaan untuk pelantikan sekali lagi, sebab sebelum ni ada AJK yang tak nak continue. So lepas tu memang on 26 menjadi info bila pasal ni. So bagi saya memang dah tuju dekat management. Sekarang kita kena tunggu dia punya final summary lah. Cuma kita pun terkilan sikit kenapa tiba-tiba balik for kita untuk buat perjumpaan. Sedangkan sebelum ni memang kita ada deal dengan Encik Amir terus. So yang ni yang kita dah explain. Tapi memang satu feedback yang bagus. Yang ini kita akan tuju dekat management. Sebab beberapa perkara yang so far, yang perkara yang pasal longkang tu memang management dan komunitas memang akan buatkan. Scanner tu memang kita pun akan minta komunitas datang. Cuma yang segi aspek yang pasal pagar punya lubang ni memang kita pun akan minta komunitas kasih connection. So kita akan minta advice management sama ada kita akan apa yang kita akan buat lagi lah. So saya rasa kita punya outcome should be dalam next week, moga akhir lah next week bila kita bincang dengan Dato' Jumbo tu lah. So sama isu pasal pupuk dengan landscape. So izinkan saya share sikit pasal feedback kita daripada slide yang pertama, sebab kita cuma dapat slide yang pertama hari tu. Sekejap Maaf lah sebab saya tengah pegang slide, that's why tapi so yang ni macam saya dah explain. Concern kita dekat dalam kumpulan ambulans, kalau kita anjak terlalu dalam jalan, kalau kita anjak ke belakang ada isu tak ada. So that's why solusi tu kita akan malu kemudian dalam masa terdekat. So isu longkang kita memang komite akan buat. So get pintu pagar paket tu memang untuk Taman Negeri Sentosa memang kita bina ikut aras bukit. Kalau semua orang nampak. So memang kalau kita bina ikut aras bukit, parking tu memang dia akan slanted ikut aras bukit juga. So that's why ada feedback daripada pembeli yang dia punya parking tu sengit. Tapi kalau kita buat tak sengit, air tu kemudian tak mengalir, itu satu. Lagi satu tu, dia punya stroke daripada bahagian kapur sampai jalan, dia akan tajam sangat. So bila tajam sangat nanti nak keluar kereta kena bambu pula. That's why kita punya parking tu memang sebelum kita proses, kita pun memang dah bincang dengan arkitek. Yang ni memang berdasarkan pelan yang di-approve daripada majlis lah untuk kita punya parking rumah semua tu. Okay? Sekejap, okay, kiranya memang mereka approve kalau jalan raya kecil macam tu? Ikutkan plan approval memang sebelum ni kita pun ada pembeli yang komplain direct dekat bahagian majlis. Majlis pun ada inform mereka actually jalan tu memang based on kita punya approval kan, our plan. So berbalik kepada bomba kan, saya rasa bomba nak masuk itu pun saya rasa
Sebab even lori sampah pun nak masuk dalam tu pun saya rasa dia pasal pakai lori kecil kan. So macam mana tu Mr. So? Saiz jalan ni. Diorang first untuk masuk. Diorang bukan selekong tu melalui depan tak. Dia akan ke bawah dulu dan diorang akan reverse ke atas. Jadi kita akan tuju balik dengan kita akan sebab kita punya kelulusan dan mungkin kita akan berbicara dengan management sama ada jalan selesai untuk isu ni lah. Sebab so far memang dia punya plan tu memang ikut apa yang kita dapat dan projek ni pun dah dapat sisi tahun lepas lah, setahun lebih dah. Lepas tu Mr. So yang berkaitan rumah tu, Mr. So kata kalau kita buat apa, memang Mr. So buat yang sengit plan tu kan, Ikut arah bukit. ikut arah bukit tu kan. So kita tak boleh nak ratakan dulu and then baru jatuhkan, kau macam mana? Sebab my house dekat Johor sama juga turun bukit, tapi taklah sengit. Dia pun kita kiranya garage tu semua rata sebab kita akan ada like apa jalan like untuk turun kereta ke bawah tu kan, dan itu tak menjadi masalah lah. So kalau kita nak buat kat sini untuk jalan like yang ke bawah kecil tu, rasanya lagi better kot sebelum pembinaan yang membuatkan jalan ni apa garage tu sengit. Sebab dia menjadi masalah bila rumah saya sendiri, yang rumah yang sengit tu rumah saya lah. Bila kita buat majlis, panggil keluarga semua, rumah dalam memang kecil, jadi kita nak kat luar tu, bila kita letak meja sengit, bila kita duduk bawah, orang dah sakit pinggang nak menahan duduk 90 darjah tu sampai yang baring macam ni semua. Jadi saya sebagai tuan rumah macam segan nak suruh keluarga datang duduk pula kat luar kan. So macam mana jalan penyelesaian rumah saya yang sengit ni? Jadi kita akan semak dengan plan sebelum ni dan kita akan semak dengan bahagian teknikal lah. So feedback tu kita akan sekali dengan feedback yang pasal cut scanner tu kita akan malu balas dengan MC lah. So Encik Amin nak continue ataupun? Ni saya dapat mesej juga daripada penduduk. Dia buat sistem pengurusan aduan awam Kerajaan Negeri Melaka. Dia punya aduan kedudukan tiang lampu dan saiz lebar jalan. Berdasarkan tajuk di atas, saya pemilik kediaman di Taman Negeri Sentosa berasa kedudukan tiang lampu dan saiz jalan di taman perumahan kami tidak mengikut spesifikasi yang betul. Saya berharap pihak berwajib dapat memberi maklum balas terhadap aduan ini. So ada jawapan maklum balas. Berdasarkan semakan pada kelulusan kebenaran merancang, kawasan terlibat telah disyaratkan rezab jalan selebar 24 kaki berturap. Pihak pemaju telah membuat pagar bagi setiap lot perumahan yang mengakibatkan rezab jalan menjadi sempit. Aduan selesai. Nota terima. Saringan aduan daripada pihak tuan telah diterima dan perkara ini akan dipanjangkan kepada jabatan bahagian berkaitan untuk penjelasan tindakan. Sebarang maklum balas berkaitan akan dimaklumkan pada pihak tuan. Sekian, harap maklum. Ini daripada penduduk WhatsApp saya. So ada apa-apa respons? Yang ni saya kena simak plan kita. So far kita akan simak dengan bahagian teknikal juga lah. Tapi ada tak feedback daripada majlis ahli kerja? Assalamualaikum. Terima kasih Encik Musyid dengan Mudi. Saya Azwan lah, saya wakil daripada Jabatan sebenarnya bila saya dapat surat tuntutan ni, dia dekat surat tuntutan tu dia terus tuliskan Jabatan Curahan. Jadi saya seorang nanti. Kalau dia ada address pada YDP, mungkin YDP akan assign kembalian, COB akan datang, Jabatan Bangunan akan datang, Jabatan Panca akan datang. Sebenarnya dia orang yang akan menjawab pasal jalan. Tapi saya, sebab saya ni adik, jadi saya cuba menjawab lah. Okey, yang berkenaan pasal jalan 24 kaki, kalau ikutkan kelulusan yang diberikan pada tahun 2019 23/7/2019. Lepas jalan berturap sebenarnya kalau kelulusan memang betul 24 kaki. 24 kaki. Lepas tu selepas jalan tu ada kawasan parking lah, kawasan tempat kereta. Kalau itu kan pada bulan kelulusan ni sebenarnya dekat kawasan tempat letak kereta tu sekarang ni sepatutnya tak ada pagar.
sepatutnya tak ada pagar. Jadi kalau tak ada pagar, rasanya jadi puas lah. Kan? Jadi bila ada isu ni dulu, seperti yang kata aduan apa daripada itu, okey, saya ada maklum pada pemaju. Jadi pemaju kata dia nak jual rumah, pembeli minta pagar. Jadi dia buat lah. Kalau dia tak pagar, rumah pembeli tak beli. Jadi dia buat. Jadi bila dia dah buat, ada isu macam ni, saya akan balap pada dia. Sebab satu dia apa ni, dia berjanji dengan saya masa untuk sisi tu dia akan settlekan pasal isu ni. Dia akan settlekan pasal jalan ni lah. Jadi kan sekarang ni isu dah wakil kan. Tadi kata ada pembeli minta pagar. Dia kata macam ni. Dia kata ada pembeli datang nak beli rumah. Kalau ikutkan asal dia tak ada pagar. Sebenarnya kalau ikutkan kawasan dia tu daripada dinding bangunan tu sampai di sini tak ada kosong. Betul? Kosong. Betul. Lepas tu ada pembeli datang dia kata apa rumah tak ada pagar ni, tak ada pos. Jadi pembeli minta. Okey. Jadi pemaju ni layan. Sebab dia nak jual rumah. Itu yang dia buat. Itu yang jadi macam ni sekarang. Yang pembeli minta pagar tu kita tak pernah ada apa pembeli memberitahu lah. Kita yang diberi konsen untuk menandatangani terus kepada persetujuan pagar yang pemaju dah letak. Saya pernah tanya kepada pemaju masa first saya datang awal. Kita awal dia ada bagi surat-surat segala sign semua tu. And then ada satu surat konsen form yang dia kata perlu sign untuk persetujuan pagar. Saya tanya kat budak tu, mungkin budak tu budak praktikal lah, saya tanya, boleh tak tanya dengan bos awak? Kalau saya tak nak sign ni, maksudnya saya tak terima pagar ni, betul tak? So boleh ke dia buka balik? Lepas tu dia keluar, saya tak tahu apa dia cakap. Balik tu dia cakap, akak, tapi dah pasang. Dia kata macam tu, dah pasang. Pagar dah pasang tu suruh sign. Bukan saya bagi persetujuan dulu baru sign, betul tak? Itu dia kira paksa rela ni. Betul tak? Kalau ikut cerita ni yang sampai pada saya lain, yang sampai pada penduduk lain. Kalau pada kami, kita dah tahu juga ada. So memang kita dah tengok daripada ilustrasi tu, memang tak ada pagar dan kawasan memang apa ni dalam taman, dalam maksudnya presiden dalam taman. Jadi kita pun maksudnya tak memang tak perlu pagar lah sebab security ada. So you all cover semua dan kita bila dapat jadi macam ni kita dah rasa macam banyak benda lah yang kita tak perhatikan. Jadi macam ni kena saya kena bincang semula dengan Pak Yu lah. Sebab awal-awal dulu semua isi lain cerita dia lain cerita dia sekarang ni banyak cerita lain saya baru tahu cerita ni. Saya pun baru tahu, saya tak tahu benda ni yang terpadu anak. Saya ada orang yang minta, kalau seorang boleh buat semua. Seorang yang minta semua yang kita nak rangsungkan. Jadi saya akan bincang balik dengan pemaju. Mungkin bentuknya sekalian ni nanti kalau ada perbincangan. Sebab kalau ada keperluan nak buka balik semua pagar ni, kena buka sekali ni. Kena jadi masa. Kalau kata nak buat macam perusahaan sahara, semua tak ada ni. Pagar dengan yang kiri kanan semua tak ada. Semua tak ada. Dia tu berkenaan jalan lah. Tapi kalau jalan itu kuat ni memang betul perusahaan yang buat ini. Okey, yang kedua pasal parit ditutup pasal parit ditutup kalau ikut pada perusahaan tadi memang parit itu sepatutnya semua bertutup lah. Ikut perusahaan ni parit ni keliling semua bertutup. Jadi pemaju kena tutup apa itu. Cuma pastikan untuk kena parit perusahaan lah kita kalau parit itu dah bertutup dia kena ada opening setiap 3 meter sebab untuk kita kerja maintenance. Kalau tidak nanti ada tersumbat perusahaan buat maintenance. Jadi apa ni? Yang longkang belakang tu yang macam aliran bila hujan masuk dalam rumah macam belakang ni rumah ni. So air yang bertakung tu masuk ke dalam rumah. So macam mana cara dia nak betulkan? Saya rasa itu perbaikan. Bawah tu ada paling Saya yang ada sini ni tak ada longkang. Dia kalau ikut pelan saya ini semua ada longkang ni. Belakang rumah semua ada longkang. Semua kalau ikut saya daripada pagar tu ada longkang 450 dekat pagar sampai belakang rumah ada longkang 600 bertutup cover dengan penutup dengan grating apa ni opening setiap 3 meter paling depan bertutup
Semua sekali bertutup. Keliling bertutup. Jadi keliling bertutup. Jadi kalau macam puan ni kata tak ada panggil, nampaknya saya kena kejar dia punya perunding lah. Perunding dengan pemaju. Saya akan minta malu balak daripada dia orang. Sepatutnya saya tu perasan ada panggil. Tapi kalau misalnya sekarang ni sebelah kiri tak ada, sebelah kanan ada. Tak ada, dia Utama sebelah kanan. kalau tengok sini kiri kanan ada. Kiri kanan ada. Jadi macam ni. Yang apa majlis dia buat, saya akan tulis surat pada perunding. Saya akan minta dia tanggungjawab lah. Sebab ini bila sisi semua tanggungjawab awak perunding. Jadi saya akan kejar perunding lah untuk pastikan dia patuh pada pelantusan. Dia kata kalau dia tak patuh, saya boleh buat sampai di sini gantung lah. Tapi yang untuk penyediaan parit ni maju kena buat yang maju. Kena ikut pelantusan. Untuk parit memang setiap parit memang kita ada parit. Okay. Cuma yang saya tahu yang parit tu dia dekat dua belah ke ataupun sebelah je? Dua belah. Okey. Dua belah. Jadi kena buat ikut pelantusan lah. Cuma nanti macam tadi kau maju janji dia kata dia nak buat. Bila dia dah buat nanti panggil saya datang cek lah. Cik, saya nak mengajukan dulu yang dikatakan tadi. Lepas tu nak sekarang hujan yang keras. Jadi bila hujan, air daripada bukit itu terus ke bawah, lepas tu air merah mengalir. Lepas itu yang kita khawatir dia long term, dia mesti bukit itu akan berakis dan dia akan tempat kepada pagar yang cantik dan dia akan roboh. Jadi kita nyuruh pagar tu pun yang dia letak tu macam kani bawah. Maksudnya dia taruh sikit konkrit, dia taruh dia. Taruh sikit konkrit, taruh dia. Kita sepatutnya lah berfikirkan bahawa elok kalau dia taruh konkrit. Paling macam sulah-sulah tak sedikit-sedikit tu kan. Bawah ada lebih. Bawah ada lebih. Jadi dia kuat. Bila air tu dia boleh tendang sikit. Jadi sekarang sekolah dia tu bawah kesian ni. Longkang pun tak ada. Nak balik ke mana? Dekat perusahaan saya ada longkang. Jadi saya akan kena balik dulu. Naik tak ya? Okey, kita teruskan lagi, Mr. Sok. Pilih bomba sebelum ni cakap tak ada, kita memang tak pernah dah ada. Bomba ada respons sama boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang dihormati YB Zahari, agensi yang terlibat. Okay, saya wakil dari Bomba Al Gajah. Daripada isu yang dibangkitkan tadi, Balai Bomba tu sedia ada 6. Dan kita dapat makluman Balai Bomba ni kawasan perumahan ni baru. Kita akan daftarkan dalam kita punya perancangan tahunan. Bab kita pemeriksaan Balai Bomba ni setahun sekali. Jadi kita akan rotate dan taman ni kita baru nak daftar. Jadi kita akan rotate selama setahun tu, mungkin akan datang ke kawasan ni lah. Okay. Biasanya kita akan datang buat ujian pengeluaran air tu. Nak pastikan air tu dalam keadaan ada air dan boleh digunakan. Itu isu yang pertama. Okey, isu yang kedua tadi tentang keselamatan. Kalau ikutkan pengurusi cakap tadi untuk ceramah ke, tuan-tuan boleh panggil Bomba lah, buat surat rasmi pada Bomba. Tolong tuan-tuan ada buat program, boleh panggil kita untuk buat ceramah. Ceramah penggunaan alat benda api dapur, cara menyelamatkan diri, boleh panggil, tak masalah. Tuan tetapkan tarikh, bila nak buat, insya-Allah kita akan datang. Dalam masa yang sama juga, kita akan datang dengan jentera kita. Kita akan test pintu semua tu, laluan semua, sesuai tak jentera kita masuk. Okey. Setakat itu saja isu. Ada isu lain tak? Setakat itu kita akan bantu, tapi kita akan rujuk balik. Nanti saya akan arahkan pegawai saya untuk buat lawatan. Lepas itu pun akan ada lawatan juga. Okey. Okey. Itu isu. Okey, biasa sepatutnya memang ada lah, tapi saya
tak boleh tahu buat plan. Sebab kita ni pastikan memang ada 2 keluaran, tapi satu biasa garden ni memang satu pintu. Tapi kalau kacau lebuh raya pun ada pintu sementara sekiranya ada kecemasan kita. Sebab jentera kita tu saya tak ingat berapa panjang. Kalau nak U-turn susah. Jadi kalau dapatlah ada laluan ke keluar masuk yang sesuai lah. Sebab kalau tadi jentera kita pun tak boleh lepas. Tapi takut dalam perbincangan kali pertama, InsyaAllah nanti kita akan cuba lagi lah untuk kita akan test ni jentera kita akan datang ini. Okey, kita akan tu. Iaitu biasa MPJ dengan tu lah dalam plan yang ditetapkan tadi. Dalam plan memang tak ada jalan lain lah. Exit boleh tak? Rasa masuk ke depan saya. Boleh dipertimbangkan tak? Macam mana tu? Kalau kata nak buat jalan lain ni, nak kena tengok ni depan keliling ada tak? Ini memang laluan orang lain. Laluan orang lain lah. Kecuali kalau sebelah ni ada pemajikan je, lain tak ada. Kalau kata kita bangun Sebelah ni akan naik taman botani kan? Tapi dekat sana, yang ni fasa lagi satu. Yang itu belum masuk. Itu belum masuk ni. Kalau ada sebelah yang masuk sebelah 951 ni, kita akan boleh pertimbangkan untuk bersambung jalannya. Jadi kau masa ni, kau memang satu jalan je lah yang kita ni. Terus kiranya belah masa di jalan utama terpaksa panjat pagar lah. Okey, terima kasih. Wakil Bomba Perdana Penyelamat. Okey, saya rasa kita boleh bergerak pada isu yang terakhir kot, iaitu isu kerohanian Mr. Soh, mengenai pembinaan surau ataupun ni lah kat depan tu. Okey, untuk ikut pelan memang kita sediakan tapak surau. Tapi saya rasa Encik Amin pun boleh bantu saya buat surat melalui MC. Kita tuju dekat management, minta tengok management akan consider lah. Sebab so far kalau ada perjumpaan macam ni ataupun apa tu, permohonan secara official, senang saya kerja sikit. Kalau rasa susah sikit. So saya minta mohon Encik Amin utarakan surat dan sebagainya. So saya boleh forward dekat management lah pasal saya. Sebab so far memang kita sediakan tapak surau saja based on kita punya plan. Mungkin penghulu atau wakil pengurusi JPK ada respon mengenai pembinaan surau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya fungsi bagi apa? Semua dalam KM ada bos, ada banner sekali ataupun tak tak apa lagi Berapa luas dia tu? Encik ada tak tulisan situ saiz persegi dia berapa? Saya 40 kali 40. Saya tapak. Untuk satu tapak. Pun sama 40 kali. Itu bagus kan? Kecil. Kalau kita tak ada yang macam takut ni okey lah. Boleh orang yang masukkan drama. Kalau cik tengoklah kalau saya tengok kita kena pakai dekat situ. Cuma mungkin tapak gerai itu kita sekalkan dengan besarkan terus. Dua tapak 80 ya. Cukup. Pengalaman saya lah, kalau masjid kita nak pakai Jumaat, surau ni tak pakai Jumaat, yang ramai orang hari Jumaat. Kalau sembahyang raya ke itu ramai orang. Tapi kalau untuk sembahyang waktu ni biasa-biasa saja. Banyak surau, kadang-kadang kosong. Tak ada masalah benda tu, kadang-kadang kosong, tuan-tuan. Jadi kita buat yang kecil dulu, tak ada masalah. Jadi saya dalam cakap ni, tadi saya dengar mesti cakap pemaju ada keluarkan sedikit amount. Saya tak tahu ada perjanjian ataupun mulut
YB yang saya maksudkan yang pengalaman daripada orang lain cakap, kebangsaan ni memang ada contribution daripada pemaju untuk pembinaan surau di taman-taman. Itu tak ada. Kalau dia cakap bertulis, yes. Tapi biasanya itu boleh bicara pada pemaju lah. Dia dah siapkan tanah, jadi itu boleh bicara. Kalau lain, pemaju cakap tadi, dia ada satu perjanjian dalam tu, pihak pemaju akan keluarkan sedikit duit amount, tak ada. Itu biasanya tak ada. Itu mohon dekat dia orang, nanti boleh bicara pada dia orang lah nak bagi berapa. Itu boleh. Dan kita kena kutip sendiri lah. Mungkin dua yang datang ada sebarang isu. Saya ni semua ni satu unit. Saya ni hanya nak mengambil, nak mengesahkan ataupun menguatkan lagi ucap daripada kita punya pengusi lah. Saya Madinah binti Abdullah, seunit pemudi di taman ini, yang mana saya juga terpanggil. Saya berusia 70 tahun, teruja untuk duduk di taman ini. Sebab kita tunggu-tunggu taman ini, rupa-rupanya dia tertangguh pada 1 tahun dan 1 tahun lebih sebab PKP. Lepas tu lalas kami dapat arahan bahawa kunci dah siap. Jadi terujalah kami untuk datang ke sini, untuk menetap di sini. Jadi kami pun cobalah. Kami datang dan dapat kunci, datang ke sini nak tinjau rumah kami pun masuk. Masuk, first impression kami, iaitu gambaran pertama kami masuk di lorong ini, kiri kanan nak masuk ke dalam ini semua sama. Bermasa ini mungkin Majlis Perbandaran Ali Gajah lah. Masuk dekat sini saya kata kalau nak keluar ni takut ni, hutang berluka. Jadi saya tengok benda ni 2 bulan pun masih lagi begitu. Jadi bila nak masuk, macam seolah-olah benda ni akan bertutup begini jalannya. Kalau kita tidak mensenggarakan dia mungkin lagi akan tertutup. Jadi alhamdulillah bila 2 bulan lebih saya duduk di sini, saya pun tanya pada pihak pemaju, pada siapa yang boleh kita rujuk. Dia kata ini adalah di bawah Majlis Perbandaran Ali Gajah. Jadi saya kata, tapi alhamdulillah belum lagi kita nak berhubung dengan Majlis Perbandaran, benda itu dah ada nampak sikit-sikit dia orang datang mensenggarakan. Tapi benda ini senggara biasalah. Take time juga lah. Tapi alhamdulillah sekarang ini tak nampak benda itu clear. Yang itu memang ada penduduk taman sendiri yang itu alhamdulillah. Tapi masih lama. Masa lama. Sebab 2 bulan saya dekat sini saya tengok begitu kan. Lepas tu yang keduanya, saya pun terus masuk. First impression saya terkejut. Kenapa lah curang nak benda ni? Nak masuk ke lorong ni pun susah. Maksudnya saya terpaksa, saya dah tua kan. Saya terpaksa menggunakan kereta, masuk. Nak keluar pun macam itu juga. Jadi saya kata ulang-alik ni Pak, saya cakap suami saya lah, ulang-alik ni, nampaknya bahaya ni. Ada terlanggar, rupa-rupanya memang ada orang dah terlanggar. Lepas tu saya masuk menyusuri nak pergi ke tempat saya. Jalan yang saya kata ini, that is the first time yang saya tengok pembangunan perumahan mempunyai jalan sebegini. Kecil. Bermakna kita bila kita ada berselisih, dia akan terhenti. Salah seorang mesti terhenti. Lepas tu di kiri kanan pula tengok longkangnya dalam. Salah khidmat, kalau salah ini kan pergi tanya kita tadi. Itu bahaya. Lepas tu bila saya dah pergi tu, saya pun nak corner. Macam mana nak corner ni? Orang tua biasalah nak corner macam ni makan tajam. Bermakna dia tidak ada jalan yang kita boleh nak itu. Kalau 2 kereta kat situ, kalau lori ke masuk, memang susah bagi saya lah. Jadi saya pun kata that is the worst jalan lah. Jadi pada siapa? Saya kan bukannya. Pada siapa agaknya yang boleh yang membantu kita untuk menyelesaikan masalah ini. Lepas tu saya pun tengok tiang. Saya duduk tengok tiang. Saya kata tiang elektrik ni jalan pada jalan raya. Makin sempit. Jadi saya kata tak apa PMD ada. Tapi kalau worst kita ada wakil rakyat. Alhamdulillah wakil rakyat memberi. Bijak laksana tua, berani laksana cepat. Salam Malaysia Madani. Terima kasih kepada pengacara majlis. Yang bahagia Encik Baharudin bin Rashid, penghulu kawasan Dun Sungai Tunggal. Sebelah saya ni, inilah penghulu Dun, bukan penghulu Bukit Tamun, itu kampung. Dia penghulu Dun Sungai Tunggal.
orang muda lagi buat bekerja. Cik Farouk Remaisa, pengurusi JPKK Bukit Tambun. Ini pengurusi JPKK di kawasan tuan-tuan, termasuk dalam kawasan Cik Farouk ni. Apa-apa pun nak job ke apa ke, jumpa pengurusi JPKK. Jadi hari ni saya bawa sekali supaya tuan-tuan kenal. Jadi jangan kejap-kejap datang Jepun nak pergi job saya. Pengurusi ada, dekat situ pengurusi ada, sidang ada. Gunakan. Yang bahagia Cik Amin Zainuddin, pengurusi Persatuan Penduduk Taman Nuri Sentosa. Wakil-wakil daripada jabatan. Sebelah kanan saya ni Cik Azwan daripada Majlis Daerah Kejuruteraan. Cik Khairul Nizam, pengurus besar, bukan wakil, dia pengurus besar TMB Melaka. Terima kasih pengurus besar pun turun hari ni. Nak selesaikan masalah tuan-tuan ni. Pada member Cik Hairul pun dapat hadir. Terima kasih kepada beliau dan semua penduduk taman yang dapat bersama pada pagi ini. Alhamdulillah, ini adalah satu perjumpaan yang baik. Perjumpaan yang pertama yang baik. Dan saya tengok tadi daripada pemaju, kalau saya peribadi saya, banyak pemaju tak dapat jawab tadi kan, kalau saya peribadi saya lah. Tapi boleh diperbaiki lah. Jadi ada benda-benda yang saya tengok kalau saya dah sendiri masuk tadi, feeling saya pun dah tak ada. Tuan-tuan beli rumah, kalau tak silap saya RM180,000. RM180,000. Saya 20 tahun dulu saya pernah beli rumah RM25,000 di Taman Tuah. Itu rumah harga RM25,000 rumah tu. Memang saya dapat rumah lagi tinggi pada tuan-tuan. Saya nak naik rumah saya itu bukit naik macam ni, baru saya dapat naik ke pos saya. Tapi jalan rumah saya besar, tak macam ni. Tapi saya rasa masa tu mungkin saya beli rumah murah. Itulah rezeki saya, rumah pos tinggi. Yang kedua saya beli dekat Inan Sari. Sama juga saya dapat pos yang tinggi juga. Mungkin saya kata itulah rezeki saya, setiap kali saya beli rumah saya dapat pos yang tinggi. Tapi jalan kecil sikit pada Taman Situah. Tapi tak adalah sekecil macam hari ini. Saya menjadi pelik. Tapi kelulusan ini bukan zaman saya, zaman dulu. Dan saya pun bercakap dengan juta-juta dengan majlis. Kita tengok balik apa isu-isu. Dan saya minta kalau boleh selepas ni majlis, janganlah beri kelulusan macam ni. Sebab dah berlaku macam ni, saya rasa lori sampah nak masuk pun susah. Lori sampah yang saya nak masuk tinggi pun dah tiba kita. Tu saya kata, tak. Sebab pemaju kena faham, hari ni setiap rumah mesti ada 2 kereta. Minimum mesti ada 2 kereta. Besok anak dia dah besar, dia beli satu lagi. Saya tengok teman-teman tuan-tuan, habis mana ni orang nak bagi? Kalau macam jalan tu besar, dia boleh pakai tepi sikit. Orang berjalan slow, boleh lah ke depan. Tapi kalau ini nak pakai tepi dah tak boleh. Tak boleh pakai tepi lagi lah. Saya dah tengok tadi, saya memang rasa betul-betul takut dia kan. Jadi nak ijaz jalan tu saya pun tak tahu macam mana. Majlis dengan ini nak betulkan balik kan. Tapi tak adalah saya nampak curam sangat. Tapi makin lama makin bawah kan. Jadi saya tak pastilah macam mana. Yelah, ada yang jumpa saya macam telah orang cakap ditipu lah. Jadi dalam gambar dia kata dengan saya straight sampai dekat sini dah curam. Jadi feeling tu dah tak ada kan. Mood tu dah tak ada. Jadi saya mengatakan pemaju janganlah buat sebegini selepas ni. Saya tahu pemaju ni ada satu projek lagi dekat di sini. InsyaAllah saya akan pantau projek tu tak akan menjadi macam ni lagi lah. Dekat sini saya tak tahu belah mana. Dia ada satu projek lagi. Betul ada satu projek lagi. Jadi kita janganlah berlaku macam ni lagi lah kan. Jadi dah you niaga betul, tapi keselesaan untuk rakyat you kena jaga jugalah. Bagi saya, sebab mereka ni keluar duit bukan mudah nak cari duit. Duit bukan sekali bukan satu benda yang mudah kan. Jadi bila kita dah ni lah rumah kita, boleh meninggal dekat sini,
bertahun-tahun dekat sini. Jadi kalau feeling dah tak ada, saya rasa yelah, kalau saya mara nak masuk pun nak buat menemui macam cakap tadi memang tak boleh dalam ni. Sebenarnya tak boleh buat. Sebab memang terlalu sempit. Kan? Tapi tuan-tuan bersyukur pula dapat dewan. Ada taman, tak ada dewan. Walaupun sekecil ni, inilah perjumpaan dia. Dan saya beranggapan ini pun boleh, kalau nak sementara nak buat surau pun boleh buat surau. Kan? Tak ada masalah. Nak kutip surau di bawah tu, kan? Buatkan ini surau. Kan? Imam pun ada. Kan? Jadi itulah masa kita sama-sama berjumpa sekarang surau. Jadi saya mengharapkan, saya rasa ada yang tak pasti lagi ni. Kan? Dengan jawapan-jawapan tu sekurang-kurangnya boleh mengedarkanlah hati tuan-tuan sedikit. Dan tuan-tuan boleh makin. Saya rasa pemaju pun dah berjanji tadi, apa yang tuan-tuan minta tadi, dan TMB pun dah berjanji akan berbincang balik. Saya kalau TMB tu sebenarnya Tuan Nizam cakap pun, saya pun tak nampak nak alih di mana sebenarnya. Sebab jalan dah ada ni, nak alih ke belakang tak boleh, nak alih ke depan pun tak boleh. Kan? Saya mula-mula saya beranggapan di tengah-tengah pintu pagar tu, tapi dia ambil dekat depan tu. Itu dah memang saya rasa dah tak boleh nak adjust lagi dah. Tak tahulah kalau maju dengan TMB boleh bincang lagi, nak alih ke depan jalan dah sempit. Kan? Jadi tu mintalah TMB dengan maju buat satu keputusan supaya penduduk puas hati. Mereka ni beli rumah kat sini. Jadi saya rasa yang sikit-sikit tu biasalah. Untuk maju, untuk pembersihan, saya tengok tadi memanglah pagar-pagar ni tak bersih. Sebab saya masih lagi pemaju yang jaga benda ni. Kan? Sepatutnya tak ada isu bos. Selepas ni dah disegar kepada penduduk. Betul? Jadi penduduk kena jaga, kena pandai dan kontraktor buat pasal majlis tak bertanggungjawab dengan dalam ni lagi lah. Sebab dia garden jadi dia tak akan masuk dengan taman-taman saya duduk tu. Majlis buat pembersihan dan semua sampah dia ambil. Sampah dia ambil lah. Jadi saya harapkan terima kasih dengan pengurusi mengumpulkan anak-anak ini yang ada dekat sini. Dan terima kasih kepada semua yang dapat hadir. Terima kasih kepada jabatan yang dapat hadir pada pagi ini. Dan kita kalau isu lagi bolehlah jumpa lagi. Ini bukanlah kali pertama dan kali terakhir saya datang sini. Kalau dijemput insya-Allah saya akan datang lagi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berhormat. Alhamdulillah, kami sudah pada satu pagi ini. Saya Nuri Rizki Saliana, Setiausaha Penduduk Taman Nuri Sentosa, berangkat pengacara majlis hari ini, mengucapkan sekali lagi ribuan terima kasih kepada Yang Berhormat Tuan Zahari, wakil-wakil agensi dan semua penduduk yang hadir. Maaf andai ada silap tutur kata dari saya. Yang baik dari Allah, yang tak baik datang dari saya. Dijemput Yang Berhormat serta para pegawai untuk menjamu sedera hidangan yang disediakan. Dijemput juga para hadirin untuk menjamu sedera, kerana selepas ini kita akan melawat ke kawasan-kawasan yang hadapi isu di tapak pertama rumah kita. Jemput makan semua dan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.